Pemberontak ketika itu beri dua pilihan. Letak jawatan atau kami bunuh. Mana satu? Pilih itu saja. Akhirnya Osman, dia kata, aku tak akan letak jawatan. Semua yang korang senarai ni fitnah. Orang tak percaya. Akhirnya Osman dibunuh, mati syahid. Dia ditikam pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Usianya 82 tahun. Ketika dia diserang, dia tengah baca Quran. Meninggal Jumaat, baca Quran, meninggal di Madinah. Takkan orang macam ni kita tak boleh respect, tuan-tuan. Meninggal baca Quran. Bukan tengah banting daun teruk meninggal. Kespit, meninggal. Ini tengah baca Quran. Respect lah sikit. Payah betul. Kita pelik orang benci Osman. Dan dia kebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah. Cuma ada cerita sedih lah. Ni jarang diceritakan kisah ini. Sayyidina Osman tak diterima untuk dikebumikan di Baqi' asalnya. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Osman Ibn Affan, Bandar Tun Razak Ceras, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka dengan muslimin muslimat di sini setelah kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 1811 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 9 Ogos tahun 2018. Maknanya sudah 4 tahun, 11 bulan, 16 hari. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita membahaskan tajuk korban selari dengan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah pada malam ni saya diminta membincangkan satu tajuk, iaitu mengenali dan meneladani Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat sekalian, Osman bin Affan ahli korporat, seorang warak dermawan pula. Kalau hendak dihormat masyarakat, hiduplah kita berbudi bahasa. Tokoh yang nak kita angkat namanya malam ni bukan tokoh kecil. Ini manusia yang pernah hidup di zaman Nabi SAW. Secara umumnya, mana-mana manusia yang pernah pegang tangan Nabi, hidup dengan Nabi, apa saja yang berkaitan dengan Nabi, orang itu akan diangkat kemuliaannya. Sebab itulah para ulama mengatakan bahawa para sahabat Nabi ini adalah sebaik-baik golongan manusia selepas para Nabi. Sahabat-sahabat Nabi mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh golongan manusia selain daripada sahabat. Bila bercakap soal sahabat, siapa sahabat-sahabat Nabi? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kullu man sahbihi sanah aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabi. Siapa yang pernah menyertai Nabi selama setahun, sebulan, sehari, sesaat, atau pernah tengok Nabi, maka dia termasuk dalam golongan sahabat. Berapa jumlahnya?
Kata Abu Zur'ah Ar-Razi radhiyallahu anhu rahimahullah, bahawa orang yang pernah ikut bersama Nabi kalau semasa haji wada' saja ada 40,000 orang. Sebelum daripada itu dalam perang Tabuk ada 70,000 orang. Maka para ulama bersetuju bahawa jumlah sahabat Nabi tidak kurang daripada 100,000 orang. Ada yang kata 114,000, ada yang kata 144,000. Tapi itulah sahabat-sahabat Nabi. Tidak kita nafikan ada di kalangan sahabat dan rakan-rakan kita yang memang benci pada sahabat. Itu kita tak dapat nak bantulah. Ikut awak lah nak menyampuh, ikut awak lah malas aku nak cerita lebih-lebih. Dia memang tak suka sahabat. Okeylah, dia ada pandangan masing-masing dalam soal ini. Tapi bagi kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, kita tetap memuliakan para sahabat-sahabat Nabi. Sebab Nabi cerita kelebihan sahabat dia. Kata Abu Hurairah, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kau caci sahabat aku. Kalau kamu nafkahkan emas, sedekah emas sebesar gunung Uhud pun takkan sama pahalanya dengan sahabat aku yang bersedekah walau secupak atau setengah cupak. Hadis riwayat Bukhari. Sebab itu Nabi pesan jangan kutuk sahabat dia. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Siapa mencela sahabatku, dia akan dapat laknat dari Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Kita cela sahabat Nabi tak sama macam kita cela orang politik lain. Tuan-tuan cela menteri ke, Perdana Menteri ke, menteri besar ke, exco ke, apa ke, tak sama seperti kita mencela Nabi. Mencela sahabat Nabi. Mencela sahabat nilai dosanya lain. Sebab mereka ni adalah generasi yang paling berjasa bagi umat Islam. Melalui perjuangan sahabat, kita dapat mengenal dan merasa keindahan Islam. Tuan-tuan, Nabi tak pernah sampai ke Bandar Tun Razak ini. Habis siapa yang bawa dakwah ke sini? Para sahabat. Sebab itu daripada 144,000 sahabat Nabi kita, berapa jumlah makam sahabat yang ada di Mekah dan Madinah? Less than 5,000. Kurang 5,000 sahabat yang jenazahnya dikebumikan di tanah suci Mekah, Madinah. Mana pergi yang lain? Bertebaran menyebarkan dakwah. Mereka bantu dakwah Nabi. Kalau kita di Nusantara ini, ajaran Islam dipercayai dah sampai ke Nusantara, khususnya di Barus, Tanah Puli Tengah di Sumatera Utara, sejak abad yang ke-7 lagi. Walaupun sejarawan berbeza pandangan lah. Ada kata dia bermula di Barus, iaitu di Sumatera Utara. Ada kata bermula di Pasai, iaitu di Aceh Utara. Ada yang kata bermula di Lamuri, di Aceh Besar. Ataupun ada yang mula di Perolak, di Aceh Timur. Tapi semuanya bersepakat bahawa Islam dah sampai dan disebarkan di Kepulauan Sumatera bermula tahun 606 sampai tahun 609 Masihi. Maknanya sejak zaman Sayyidina Ali sampai zaman Abdul Malik Ibn Marwan, Khalifah Umayyah yang kelima, dakwah ni dah bergerak sampai ke Nusantara. Kalau di sebelah Jawa, di Kalingga, di pantai utara Jawa Tengah, Islam dah masuk tahun 674 Masihi. Sezaman dengan masa era peralihan kuasa antara Ali ke Muawiyah. Ini kerja sahabat. Maka mencela para sahabat, artinya kita tidak berterima kasih kepada orang yang mengenalkan kepada kita kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Dan mencela para sahabat berarti kita menafikan firman Allah yang memuji sahabat. Allah puji mereka, tiba ada orang cela mereka. Something wrong lah. Allah tegaskan dalam Quran, Allah redha kepada Muhajirin dan Ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sebutkan dalam surah Taubah ayat 100,
Sesungguhnya as-sabiqunal awwalun, orang yang dulu-dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti jejak mereka, aku redha kepada mereka. Allah mengaku redha pada mereka. Sebab itu kita sebut nama sahabat ada radhiyallahu anhu. Bukan kita reka. Itu Allah redha kepada mereka. Maknanya kalau orang yang mencela sahabat, sama ada mencela Abu Bakar, Umar, Osman, hatta mencela Muawiyah sekalipun, maknanya dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Mereka mencela padahal Allah redha kepada mereka. Bagaimana mungkin kita benci kepada Abu Bakar dan Umar, sedangkan kedua-dua insan itu meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Kubur mereka di kaki Nabi. Kita kalau dapat mesej ada jemaah haji meninggal di Mekah pun kita dengki lah. Oh, bestnya dia mati di Mekah, Allah rezeki dia, bilalah aku nak mati di Mekah. Oh, rezeki dia meninggal di Madinah, kita pun respect dia, buat kajian apa amalan dia sampai mati di Madinah. Tapi kenapa kita ketika membaca sejarah Abu Bakar dan Umar mati di Madinah, orang tak respect? Kita orang ke bumi di Bakek pun kita respect lah. Makam jadi ke Bakek, Allah rezeki sungguh apalah amalan dia. Umar dan Abu Bakar bukan ke bumi di Bakek, di kaki Nabi. Macam mana orang boleh cela? Ni kita pun jadi tak faham. Dalam kitab Wafayatul A'yan, Ibn Khalkan, Ibn Mubarak, guru Imam Bukhari pernah ditanya, wahai Tuan Guru, siapa yang lebih terbaik? Muawiyah ke Umar bin Abdul Aziz? Mana yang paling terbaik? Apa jawab Ibn Mubarak? Ini ulama besar, Tok Guru pada Imam Bukhari. Kata dia, demi Allah, debu yang masuk dalam hidung Muawiyah ketika dia bersama dengan Nabi itu lebih baik daripada 1000 orang nama Umar bin Abdul Aziz. Sebab Muawiyah dia solat belakang Nabi. Ketika Nabi menyebut Sami Allahu liman hamidah, maka Muawiyah adalah orang yang menjawab Rabbana walakal hamd. Muawiyah ni sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in. Ini perbandingan apple dengan oren, tak sesuai. Maka jika mencela sahabat dilaknat oleh Allah dan para malaikat, agak-agak tuan macam mana pula setengah rakan-rakan kita yang bukan sekadar mencela, mengkafirkan pula para sahabat. Maka kepada mereka ni hari-hari makan pengat sendiri mau ingat. Kita pun malah nak gaduh-gaduh lah tuan-tuan ni. Kita ahli sunnah wal jemaah, kita respect sahabat. Apatah lagi kalau sahabat yang kita nak hormati itu bertaraf khulafa ar-rasyidin. Nabi pernah pesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il muhammadiyyin ar-rasyidin. Wajib kamu berpegang kepada petunjuk sunnahku dan petunjuk khulafa ar-rasyidin yang mereka itu telah pun diberi petunjuk. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Berpegang teguhlah kamu, gigitlah dengan geraham kamu ajaran mereka itu. Jauhilah perkara bid'ah di dalam agama, kerana setiap yang diadakan bid'ah adalah kesesatan. Dan tokoh yang kita nak bincangkan malam ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah salah seorang khulafa ar-rasyidin. Bukan sekadar sahabat, khulafa ar-rasyidin. Dia ni antara manusia yang Nabi garanti masuk surga. Garanti. Nabi dalam satu hadis pernah menyebut Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Dalam riwayat lain ada tambahan lagi, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini orang garanti masuk surga. Yang menggarantikan masuk surga ni bukan kita.
Macam kita ceramah, kita bolehlah tuan-tuan datanglah ke masjid, insya-Allah ganjarannya syurga. Kita hanya memberi tawaran umum saja, dapat tak tahu lagi. Tapi yang memberi garanti mereka ni masuk syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berkenalan dengan Osman bin Affan. Siapa Osman bin Affan? Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini satu kitab sirah yang baik. Kitab sirah ada banyak, tapi Rahiq Al-Makhtum karangan Al-Mubarakfuri antara kitab sirah yang memiliki kelas terbaik. Sebab dia mengandungi dalil-dalil, rujukan, citationnya begitu kemas sekali. Tahap penulisannya ilmiah. Dan buku ini mendapat anugerah di peringkat antarabangsa, di peringkat di Arab Saudi, di banyak tempat. Buku begitu baik sekali untuk dibaca. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan, Sayyidina Osman dilahirkan di Taif. Dia lahir di Taif. Ni tuan-tuan buat umrah sekarang ni dah ramai pergi ke Taif. Taif itu tempat lahir Osman. Dia ni golongan have-have, golongan berada. Jadi dia punya keluarga pun duduk di kawasan yang elit. Taif ni atas bukit, kawasan sejuk. Bagi yang tuan-tuan pernah sampai ke Taif, Taif ini tempat peranginan. Sejuk tempat. Dulu kita tak boleh pergi Taif, tapi sekarang kerajaan Saudi ni agak moden. Dia dah buka visa pelancong, datanglah ke tempat yang dulu tak bagi pergi. Tapi sayang jemaah kita bila pergi ke Taif, dia tak mencari jejak sejarah. Patut pergilah ke tempat-tempat yang Nabi pernah pergi. Ke Adas misalnya, Masjid Adas, tempat Nabi menangis kerana dihina oleh orang-orang Taif. Atau Masjid Ibn Abbas misalnya. Ni bila tanya pergi Taif buat apa haji aja? Tak ada apa, naik roller coaster. Astaghfirullahalazim. Oh, gila naik roller coaster. Bukan salah naik roller coaster tu. Patutnya kami pergi Masjid Adas, tempat Nabi menangis masa kena baling dengan batu. Akan lain skrip tu. Dia pergi joli, jangan pergi joli. Osman bin Affan dilahirkan di Taif pada musim panas, sama. Dan dilahirkan dalam puak Umayyah, Bani Umayyah yang memang kaya daripada suku Quraisy. Dan dia ni junior pada Nabi. Ini ada khilaf. Ada kata dia junior 5 tahun, ada kata 6 tahun, ada kata 7 tahun. Jadi dia memang muda daripada Nabi. Ayah kepada Sayyidina Osman namanya Affan. Affan ni seorang ahli korporat, konglomerat. Seorang ahli perniagaan yang kaya. Memang berharta. Kapal di laut, gedung di darat, bak kata Haji Bakhir. Memang kaya betul. Tapi meninggal muda semasa trip perniagaan di luar negara. Dia pergi berniaga, meninggal. Tapi walaupun dia meninggal dunia, dia meninggalkan warisan harta yang banyak kepada Sayyidina Osman. Ini macam cerita Tiga Abdul jugalah. Dia meninggalkan harta yang banyak. Sulaiman Akhlaqan buka kitab besar, segala harta luar negara ada di luar. Ismit Ulam Raja, kaya betul. Jadi Osman pun dia mengikut profesion ayahnya, sama seperti bapanya, menceburi bidang perniagaan. Dan dia juga seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dan dia tergolong sebagai golongan kaya di kalangan suku Quraisy. Dia ni orang kaya, Osman bin Affan ni. Jauh lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Tapi hidayat, dia dapat masuk Islam awal. Dia sebab dia kawan baik dengan Abu Bakar. Jadi dia menjadi orang lelaki keempat yang memeluk Islam. Selepas Abu Bakar, Ali, Zaid, Osman bin Affan. Dia masa tu berniaga dah bagus, ada keluarga apa semua. Tapi dek kerana dia peluk Islam, isteri dia minta berpisah. Lalu dia pun kehilangan keluarga. Dia ceraikan isteri dia. Jadi Nabi ni bila tengok Osman ni orang yang sanggup berkorban, pisah dengan keluarga, Nabi tawarkan anaknya kepada Osman, iaitu anak bernama Ruqayyah. Kalau bahasa Melayu panggil Roqiyah sajalah. Roqiyah ataupun Ruqayyah binti Muhammad dikahwinkan dengan Osman bin Affan. Dan Osman bin Affan antara orang yang pernah hijrah sebanyak 2 kali. Iaitu pertama dia hijrah ke Habsyah.
ke Ethiopia moden sekarang pada tahun 614 Masehi. Jadi Osman bersama isterinya Ruqayyah telah hijrah yang pertama ke Ethiopia bersama dengan 11 laki-laki, 11 wanita. Dia sebab dia orang kuat berniaga, kaki bisnes, dia pergi ke Habsyah, bisnes juga. Dan bisnes dia bagus pula. Perniagaannya berkembang apa semua. Selepas 2 tahun duduk di Habsyah, tersebar berita kononnya orang-orang Quraisy dah menerima Islam. Jadi orang-orang Mekah yang ada di Habsyah excited. Wah, maknanya dah tak payah sorok-sorok lagi. Cerita tu sampai. Rupanya cerita tu berita palsu. Maknanya orang khabar angin saja. Bila mereka semua dah balik ke Mekah, didapati belum lagi Islam itu dapat ditegakkan di Mekah. Jadi beberapa orang daripada Ethiopia yang sampai ke Mekah, bila dapati berita tu palsu, ada yang balik semula ke Ethiopia. Tetapi Osman dan juga Ruqayyah memutuskan untuk tinggal terus di Mekah. Jadi perniagaan dia di Ethiopia tinggal lagi. Start daripada zero balik. Duduk di Mekah, dia mulakan semula perniagaan. Tapi dia ni orang bisnes, dengan bantuan support daripada rakan-rakan bisnesnya masa di Habsyah, dia buat lagi bisnes di Mekah dan dia makmur lagi perniagaan. Dia memang pandai berniaga. Sampai satu peringkat dapat perintah hijrah. Jadi Sayyidina Osman ni pada tahun 622, dia telah terlibat dalam peristiwa hijrah bersama isterinya Ruqayyah. Pindahlah ke Madinah. Dan mereka adalah batch yang ketiga berpindah. Kohort ataupun trip yang ketiga yang berpindah. Sampai di Madinah, dia tinggal dengan mentor-menti dengan Abu Talhah Ibn Thabit Bani Najjar. Dia duduk sekejap saja. Sebab Osman ni dia duit banyak. Orang lain pindah tak bawa duit. Dia bawa semua. Dia bawa sebab dia tak nak menyusahkan orang. Jadi dia sebagai seorang pedagang yang kaya daripada Mekah, dia tak mengharapkan bantuan daripada orang-orang Ansar sebab dia bawa duit. Jadi dia duduk di Madinah sekejap, dia beli sebuah rumah pula di sana. Dia duduk di sana. Dan Sayyidina Osman mendapati orang Madinah ni tak minat berniaga. Dia minat bergaduh kerja. Bergaduh, tumbuk, berlawan. Macam kita lah lebih kurang. Daripada pilihan raya sampai malam ni. Tak habis-habis bergaduh. Ni contoh. Ada nak bergaduh. Tak pernah nak berpeluk-peluk. Bukan sebab bergaduh lah. Antara sebabnya umat Islam di Madinah ketika itu umumnya adalah petani, peladang. Mereka buat tanam-tanaman, kurma dan macam-macam. Itu yang Nabi pun respect dengan orang Madinah. Dia boleh kawinkan pokok. Orang Mekah mana ada ilmu pertanian begitu. Orang Madinah ni terror. Nabi kata, ni kawan tak pandai benda gini. Kata kami biasa kawinkan pokok-pokok ni ya Rasul. Dah kalau tak kawin pun okey juga tak? Okeylah ya Rasul. Mereka pun tak kawinkan. Lepas tu hasil tak banyak. Nabi tanya ngapa buah tak molek tahun ni? Dari tu tuan kata tak payah kahwin. Kami tak kahwin. Kawan tu menanya je. Aku bukan reti bab pokok. Engkau lebih tahu. Oh ya ke? Ingatkan sabda tu jadi titah daripada Allah. Tak saja tanya je. Oh salah faham. Kahwinkan semula. Jadi pokok dia lawa-lawa. Jadi Sayyidina Osman menengok ini peluang baik. Orang Madinah tak minat berniaga. Yang minat berniaga adalah orang Yahudi. Oh Yahudi pasar raya besar-besar. Jadi bagi Sayyidina Osman ini ruang yang baik untuk dia nak mempromosikan perdagangan dan perniagaan. Daripada kelemahan orang Islam itu, dia pun bekerja keras, bekerja kuat, perniagaannya berkembang maju. Akhirnya Osman bin Affan menjadi salah seorang daripada orang terkaya di Madinah. Dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Tetapi cerita Abdul Rahman lebih popular. Apa sebab? Sebab Abdul Rahman bin Auf dia full time entrepreneur, genuine businessman. Dia tak buat kerja lain. Osman bin Affan dia banyak songkok. Dia khalifah, dia juga menantu Nabi. Jadi cerita bisnes dia kurang. Dia masa di Madinah, dia dah beli telaga Yahudi. Abdul Rahman mana ada mampu beli? Abdul Rahman
Abdul Rahman masa tu baru kulu keling SSM nak mendata company, baru nak tubuh company. Osman dah beli telaga dah beli rumah dia memang. Osman ni kaya betul tuan-tuan. Jadi dipendekkan cerita, Osman bin Affan ni dilantik menjadi khalifah. Dia sebenarnya tidak berminat. Dia orang berniaga. Orang berniaga ni tuan-tuan, bisnes pun dah tak boleh tidur malam, mikir masalah nak tambah berbala baru pula lagi dah. Tapi sebab yang meletakkan dan mencalonkan nama dia Umar Al-Khattab, siapa berani bantah? Dan zaman itu politik agak panas. Sebab orang-orang Ansar, dia pun macam ada sikit berbulu jugalah dengan orang Muhajirin ni. Sebab kekuasaan berlega pada orang Mekah. Baik itu bila Nabi wafat, ini cerita ni tuan-tuan pernah dengar. Iaitu cerita Saqifah Bani Sa'adah. Kita panggil langkah Sheraton di Madinah. Gitu. Iaitu Nabi belum dikebumikan, belum dimandikan jenazah, orang Madinah dah buat mesyuarat. Kabinet bayangan. Siapa nak ganti Nabi? Apa punya perangai macam ni? Nabi tu masih terkujur kaku. Awak sibuk dah menentukan siapa nak jadi Perdana Menteri. Siapa nak jadi pengganti Nabi lah. Orang Ansar pertahankan, biar puak kita lah pula. Kalau kita tak jaga masa ni, percayalah lepas ni orang Mekah sapu semua. Jadi orang Ansar pertahankan, kita kena lantik pemimpin. Kita bukan bodoh kan, tak habis setakat jadi yang berhormat semua orang. Kita bukan tak kerti. Jadi dia pertahankan. Tapi tak dapat. Memang kekuasaan tu orang Mekah. Kalau kita tengok lepas Nabi wafat, Abu Bakar pun orang Mekah juga. Lepas Abu Bakar, Umar pun Mekah juga. Lepas Umar, Osman, Mekah juga. Lepas Osman, Ali, akhirnya bunuh semua, barulah boleh naik buat-buat ni. Politik lah ya. Jadi ketika Umar Al-Khattab, dia takut ada lagi langkah Sheraton 2, langkah Pan Pacific, langkah macam-macam. Langkah Kajang, langkah Bangi, langkah Puchong, Batu 14. Dia malas serabut. Jadi apa yang dia buat? Dia telah mencalonkan. Dia sendiri dah tentukan calon pengganti dia. Dalam keadaan dia luka kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'. Dalam cedera parah itu, Omar ni cerdik. Dia tak nak orang bergaduh apa semua. Dia bersetuju untuk mencalonkan 6 orang sahabat terkemuka untuk pengganti dia. Nombor 1 dalam senarai Osman bin Affan. Nombor 2 Ali bin Abi Talib. Nombor 3 Talhah bin Ubaidah. Yang keempat Zubair bin Awam. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam Abdul Rahman bin Auf. Dan Umar suruh anaknya Abdullah bin Umar jadi saksi, jadi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Engkau menentukan, tapi engkau tak boleh jadi khalifah. Engkau hanya pastikan benda ni berjalan lancar. Dia suruh anak dia buat. Jadi Umar Al-Khattab meninggal. Bila dia meninggal, sebab dia dah buat asas yang baik, jadi mesyuarat bincang nak pilih siapa. Pencalonan baru tak diterima. Kita hanya terima senarai sedia ada saja. Dia SPR dulu lain sikit dengan sekarang. Jadi senarai ni saja ada. Masa mesyuarat bincang-bincang, 3 orang tarik diri. Talha, Zubair dengan Sa'ad surrender. Kami ni tak mampu jadi khalifah gaya ni. Macam-macam masalah dengan Yahudi, dengan munafik apa semua ni, susah cerita ni. Kemudian bincang-bincang, tinggal nama Abdul Rahman bin Auf, tinggal Osman, tinggal Ali. Abdul Rahman bin Auf pun bila tengok 3 orang tarik diri, dia pun kata, aku pun tak apa, bisnes aku pun banyak nak mikir, aku tak dah nak buat benda macam ni. Dia pun tarik diri juga, surrender. Orang lain tak bagi. Dia kata, awak ni kalau tarik diri berapa orang je tinggal, ni dah tinggal 2 penjuru dah ni. Biarlah ada ramai banyak pilihan. Gini, Abdul Rahman kata, saya tarik diri tapi saya sedia khidmat. Untuk memilih khalifah ini, saya akan turun padang. Buat referendum. Kita pungut suara pada orang ramai. Itu saya dan tim saya akan buat. Anak buah saya buat. Dia banyak staff. Dia suruh staff dia buat lah. Turun padang, ambil. Macam mengundi lah.
tanya kaum wanita, tanya orang tua warga emas, siapa nama saudara pendek ni mereka pilih. Jadi mesyuarat akan setujulah, ada dah tukang nak buat kerja tu. Jadi mesyuarat tanya kepada Osman dengan Ali, macam mana gaya? Yang lain semua dah tarik diri. Ente berdua sanggup jadi khalifah? Bincang. Timbullah isu usia. Ali ni muda, perjalanan masih jauh, masa depan masih gelebuk-gelebak. Akhirnya lekatlah nama Osman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf sebagai pegawai pilihan raya telah mengisytiharkan Abdul Rahman bin Auf sebagai khalifah. Diisytiharkan. Dia kena isytihar, tuan-tuan. Dan ni cerita isytihar ni saya baru dapat ilmu sebenarnya. Tuan-tuan tahulah, Yang Berhormat, bilakah kiraan bermulanya perkhidmatan Yang Berhormat? Rupanya seorang adun ahli parlimen dikira perkhidmatan sebab nak kira pencen kan? Bermula semasa perisytiharan, bukan yang angkat sumpah dalam dewan. Sebab itu sekarang ahli parlimen ke dun ke, bila DO nak isytihar, pegawai pilihan raya lah, isytiharkan kemenangan, mesti sebut pukul berapa. Sebab setiap minit itu berharga, pencen dia. Kenapa dia buat begitu? Kerana berlaku bila dikira start daripada angkat sumpah, tak cukup haul untuk pencen. Tak dapat pencen, buat penat je dah, kena maki hamun tiap-tiap hari. Pencen tak dapat, tak padan. Jadi diorang ni ada ihsan. Start daripada kiraan. Sebab itu isytihar pilihan raya don't play-play. Pegawai pilihan raya kena baca teks, jangan nak berpantun-pantun. Kerana percakapan dia undang-undang. Pernah berlaku tersalah sebut pemenang. Maka yang tersalah tu isytihar menang. Dan yang sepatutnya menang tak dapat mengambil semula jawatan, melainkan selepas beberapa bulan. Ada proses petition macam-macam. Oh, itu percakapan dia jadi undang-undang. Ini menyelit sajalah, ya, menyelit saja. Jadi balik tadi, Abdul Rahman bin Auf mengisytiharkan Osman menggantikan Umar Al-Khattab. Jadi Osman bin Affan pun jadilah khalifah Islam yang ketiga bermula tahun 644 Masihi. Semasa zaman dia agak lama memerintah, 12 tahun. Masa zaman Osman, kekuasaan Islam ni meluahlah, hasil daripada zaman Umar juga. Dia meneruskan kesinambungan itu lah sampai ke barat lah, ke sebelah Maghribi, dah sampai ke Morocco, dah sampai ke Pakistan, sampai ke utara, ke sebelah Armenia, Azerbaijan. Agak luas kekuasaan Islam ketika itu. Dan antara inovasi jasa Sayyidina Osman yang masih ada sampai sekarang, dia adalah khalifah pertama yang menubuhkan pasukan Navy, tentera laut Islam yang pertama. Sebelum daripada itu tak pernah ada Navy. Dan orang Arab tak kenal pun Navy itu apa. Nabi kita naik kapal pun tak pernah. Tapi kalau cerita tentang laut, tepuk dahi orang laut. Mana Nabi awak tahu pasal laut? Dia duduk tepi laut pun tidak. Inilah mukjizat. Bukan dia karang, takkan tu pun tak reti-reti lagi. Nabi kan kalau cerita laut, detail. Aduh, laut itu. Padahal dia naik laut pun tak pernah. Jadi yang memulakan Navy atau tentera laut adalah Sayyidina Osman bin Affan. Dan zaman dia telah menyemak semula sempadan negeri-negeri, daerah-daerah. Dan zaman dia banyak projek-projek awam telah berkembang, projek-projek untuk rakyat dan disiapkan. Dia sebab Osman ni kelebihan dia orang bisnes. Orang bisnes ni dia adalah natural leader. Orang meniaga dia adalah pemimpin semula jadi. Setiap peniaga adalah pemimpin. Itu tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan yang meniaga ni, tuan-tuan ni leader. Pemimpin tanpa sedar. Tetapi tak semua pemimpin boleh meniaga. Meniaga ni bukan semua orang kerti. Meniaga ni susah tuan-tuan. Cakap boleh lah, saya nak meniaga. Nak meniaga ke apa? Nak meniaga apa? Jual burger. Berapa tahun nak boleh jual? Jual 3 bulan, tutup. Jual pula benda lain. Ingat senang meniaga. Meniaga susah. Meniaga ni macam tengok Ronaldo genting bola. Kita tengok dalam TV Cristiano Ronaldo. Dia gelecek bola. Cup 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 cup
cucuk masuk gol. Kita pun kata petang esok aku nak try. Bawa bola pergi main petang-petang. Try gelecek macam Ronaldo. Perut je goyang, bola tak bergerak. Agak badan je banyak bergerak. Bola atas badan tak bergerak pada tadi. Ronaldo bola lekat kaki. Meniaga pun sama. Tengok orang meniaga bergerak. Aku rasa aku boleh buat. Try lah. Ingat senang tuan-tuan. Kalau tak semua orang meniaga lah. Susah. Sebab itu orang meniaga ni dia pemimpin. Bahasa dia ambil daripada bahasa Parsi ya, saudagar. Sau tu 1000, dagar tu otak, akal. Orang meniaga ada 1000 akal. Orang cerdik. Jadi bila dia jadi pemimpin, dia dah biasa. Projek-projek awam berjalan dan dia membukukan Al-Quran. Kreatif lah, banyak inovasi yang dia buat. Cuma 12 tahun pemerintahan Osman, 6 tahun pertama memang kemakmuran lah. Banyak inovasi dia buat, banyak perkara-perkara baru. Tapi separuh yang kedua telah berlaku pemberontakan. Kenapa pemberontakan berlaku? Politik lah. Politik ni dia tak kira tuan-tuan. Sahabat boleh belasah. Nabi pun pernah kena bantai. Kes-kes politik ni dia susah nak cakap. Nabi pernah dituduh tidak adil dalam pembahagian harta perang. Orang tuduh ini tak adil ni hanya untuk kroni. Nabi pun kena. Artinya orang politik ni tak boleh nak cakap. Jadi Osman menjadi mangsa kepada politik. Tapi kita terhutang budi dengan Osman dari segi dakwah. Bahkan Quran yang kita baca ni pun disusun pada zaman dia. Mashaf Osmani kita panggil. Perkembangan dakwah Islam pun begitu ligat sekali pada zaman beliau. Zaman dia lah dia telah menghantar utusan Islam rasmi pertama ke China. Ke China tahun 650 Masihi. Diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu ada direkodkan di dalam rekod-rekod rasmi di negara China. Sa'ad dia tiba di ibu negara Tang di Chang'an tahun 651. Dan orang-orang Hui telah menganggap tarikh itu menjadi tarikh rasmi pengasasan Islam di negara China. Dan rekod purba dari dinasti Tang mencatatkan mesyuarat telah diadakan di antara dua kumpulan, Maharaja Gaozo Tang ketika itu telah cuba untuk menukar agama Islam, tapi pihak Islam gagal nak meyakinkan orang keliling Maharaja ni. Tapi Maharaja membenarkan Islam masuk ke tanah besar China dan ditubuhkan masjid China yang pertama di ibu negara ketika itu untuk menunjukkan hormat pada Islam. Jadi zaman Osman tu. Begitu juga zaman Osman, dia menghantar utusan rasmi pengembaraan Islam ke Sri Lanka. Hadirin hadirat sekalian, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada Osman ini? Osman ni ada beberapa kelebihan lah, Sayyidina Osman ini. Pertama sekali, sahabat lain tak dapat challenge dia daripada segi dia diberi gelaran Zu Nurain. Zu Nurain. Zu Nurain ni maknanya dia pemilik dua cahaya. Zu Nurain. Gelaran ini diberikan kepada Osman kerana dialah satu-satunya sahabat yang berjaya menikahi dua orang anak Nabi. Pertama, Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kalsum. Bila dia kahwin dengan Ummu Kalsum, tak lama Ummu Kalsum meninggal dan Osman menangis tersedu-sedu. Sehingga kan disebutkan dalam satu riwayat Nabi bila tengok Osman menangis beria, Nabi pujuk la tabka wallazi nafsi biyadih law anna indi mi'ata bintu tamut wahida ba'da wahida zaujatuka ukhra hatta la yabqa minal mi'ati syai'. Kata Nabi, wahai Osman, jangan menangis. Demi Allah, kalau aku ada 100 anak perempuan, lalu anak perempuan aku meninggal satu demi satu, nescaya aku akan kahwinkan satu persatu dengan kau sampai tak tinggal seorang pun. Nabi kata jangan menangis. Hadza Jibril akhbarni anna Allah amarani an uzawijuka ukhtuha waj'al sadaqaha misla sadaqi ukhtuha.
Dan ni Jibril baru datang beritahu pada aku supaya aku nikahkan kau dengan adiknya Ruqayyah ataupun Ruqayyah, dan jadikanlah dia pendampingmu sebagaimana engkau menjadikan arwah dulu pendampingmu. Ni boleh rujuk riwayat ni daripada Ibnu Asakir, ada syarah dalam Musnad Abi Hanifah. Jadi Nabi pun mengahwinkan dengan Ruqayyah. Dan selepas Ruqayyah meninggal, Ruqayyah pun meninggal juga. Dia anak Nabi semua meninggal muda. Ruqayyah ni dia meninggal umurnya ketika itu masih muda lagi. Ummi Kalsum pun meninggal muda, umur 28 tahun. Semua anak Nabi meninggal muda. Maknanya Osman dia salin tika. Kakak meninggal kahwin dengan adik. Bila meninggal Ummi Kalsum, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummi Kalsum, Nabi menggunakan ayat yang sama. Kalau aku ada 10 anak wahai Osman, aku akan nikahkan seorang-seorang dengan engkau. Itu boleh rujuk dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tapi sayang anak Nabi yang balance tinggal seorang saja, iaitu Fatimah. Fatimah pula dah kahwin dengan Ali. Siapa berani mengorak? Sayyidina Ali paling memperang. Jadi tak ada lah Osman dia. Tapi 2 anak Nabi dia dapat. Itu hebat. Tuan-tuan, kalau kita jadi menantu Nabi ni hebat sangat. Jadi menantu kiai pun dah hebat. Jadi menantu mufti pun action dah kita. Ini pula jadi menantu Nabi. Orang kalau kahwin dengan anak orang alim ni hebat lah. Hebat. Maknanya dia kalau balik rumah pak mentua semayang berjemaah tu main-main ngaji Quran apa semua, mana boleh baring subuh kita tengok Netflix rumah pak mentua, tak boleh. Pak mentua tok lebay, kenalah lebay juga. Sudah. Awak semain subuh malas nak kahwin dengan anak kiai, tak jadi. Ni pula kahwin dengan anak Nabi. Tu yang cerita orang kahwin dengan anak kiai. Kiai ni ada ramai anak perempuan. Siapa nak kahwin dengan anak dia, dia temu ramah dulu. Ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, Masya Allah. Iqra suratul As. So temu juga baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana. Selamatlah dia. Bagus. Ente, yallah. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, Masya Allah. Iqra suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malik. Lulus. Yallah entah. Yallah tang. Pucat. Seorang ni pucat. Telan liu banyak. Bela aku. Jangan takut. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Yasin, Masya Allah, adalah sabar Kiai. Saya nama Yasin, tapi di kampung panggil Qul Allahu Ahad. Iqra yallah. Baru tahu takut kahwin dengan anak kiai. Ini cerita je lah ya. Jadi ini akan pula jadi menantu Nabi. Apa sebab Nabi suka kepada Osman? Osman ni dia seorang yang sangat gentleman. Osman ni budiman sangat. Saya ingat puan-puan, ibu-ibu kalau tengok Sayyidina Osman zaman itu, kita pun jatuh cinta. Dia ni sangat polite, soft spoken, gentleman lah bahasa mudah. Jenis naik kereta buka pintu untuk isteri lah, jenis macam tu. Dia ni sangat macho. Dia tidak macam Bruce Lee, Jackie Chan, jenis berlawan. Ni tak, dia polite. Bahasa Melayu panggil budiman. Nabi pun malu dengan Osman. Nabi ada satu riwayat kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudtaji'an fi baiti kashifan an fakhizaihi aw saqaihi. Satu ketika Nabi baring di rumah saya. Berehat, rumah sendiri baring. Dan ketika itu, kedua peha dan betihnya terselak sedikit. Yalah, duduk di rumah sendiri. Kalau terselak pun rumah sendiri. Bukannya dekat luar kedai kopi, tak. Bila dah terselak, tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Buka-buka, Abu Bakar datang. Kata Aisyah, bila Abu Bakar masuk, Nabi tak betul ke pun kain dia. Lantaklah Abu Bakar lah, nengok-nengok lah. Nabi. Habis borak, Abu Bakar balik. Next, datang Umar Al-Khattab. Apa jadi kepada Umar Al-Khattab? Yang ni saya ingat kita cerita kemudian selepas ini. Sebab kita beri laluan kepada azan Isya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali menyambung syarahan pada malam ini
berkenaan topik meneladani Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kami mohon izin dari jemaah untuk anjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian tidak lama insya-Allah tentang topik ini. Tadi kita bercerita antara kelebihan Sayyidina Uthman adalah dia satu-satunya sahabat yang mendapat gelaran Zu Nurain, iaitu dia mendapat dua cahaya, dua puteri Nabi menjadi suri hidup dia. Apa sebab? Salah satunya kerana Nabi suka dia. Dia ni seorang yang polite, budiman, baik, lembut orangnya, baik. Nabi suka dia dan Nabi malu dengan dia. Tadi kita bercerita riwayat daripada Aisyah, Nabi duduk di rumah, kainnya terselaklah peha dan betih sedikit. Tapi bila datang Abu Bakar, Nabi biarkan saja kain itu fatahaddas dan mereka bersembang macam biasa je. Bila dah habis, summa sta'zana Umar fa'azina lahu wa huwa kadzalika fatahaddas. Abu Bakar balik, Umar pula datang ketuk pintu, buka. Nabi masih lagi duduk, nampak betih dia. Bila Umar masuk, masuklah. Umar masuk, nampak betih lagi dengan peha. Barak, fatahaddas, barak, bincang-bincang. Summa sta'zana Uthman fajalasa Rasulullah wa sawwa thiyabahu. Tapi kata Aisyah, tiba-tiba Umar dah balik, Uthman pula datang. Dan, Assalamualaikum, ya Rasul Uthman ni. Nabi terus duduk, terus tarik kain, tutup kaki sampai ke bawah. Nabi terus tarik. Terus duduk, membetulkan posisi kedudukannya dan dia menyambut Uthman dengan penuh penghormatan. Fadakhala fatahaddasa falamma kharaja. Bila Uthman datang berborak, Nabi pun nampak macam bercakap dengan diplomat. Kan kalau kita tengok menteri pergi luar negara bercakap dengan presiden diplomat, kan kena duduk tegak, berpasal lah, tak boleh silang-silang kaki, kurang hancur namanya. Jadi dia very polite. Nampak Nabi tu, ya borak apa semua. Bila Uthman balik, faqalat Aisyah teruslah tanya, ya Rasul, dakhala Abu Bakrin falam tahtasya lahu walam tubalih. Ya Rasul, tadi Abu Bakar datang. Abu Bakar tu ayah saya. Saya tengok tuan tak ada tergesa-gesa macam lorat nak menyambut apa. Buat biasa sambil baring. Nabi apa ni, Abu Bakar datang. Summa dakhala Umar falam tahtasya lahu walam tubalih. Umar datang pun sama juga, nampak relax, santai. Summa dakhala Uthman fajalasta wa sawaita thiyabaka. Tapi bapanya bila Uthman datang, terus bangkit, terus duduk, kamelok menarik kain, tutup bagai-bagai. Apa halnya ya Rasul? Apa jawab Nabi? Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak berasa malu kepada seorang manusia yang malaikat pun malu dengan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Uthman ni punya level, budiman dia, akhlak dia, malaikat pun malu dengan dia. Luar biasa sekali. Itu Nabi memang sayang dengan dia. Itu kelebihan Uthman yang pertama. Yang kedua, Uthman ni dijamin masuk surga. Ni kita sebutkan di awal tadi, Nabi sebut Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyu fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali pun masuk surga. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam satu peristiwa yang lain, Nabi pernah orang mengadu pada dia, ya Rasul, kita sejak hijrah ke Madinah ni nak beli air rawatan, air bersih ni mahal ya Rasul. Air terawat yang Yahudi jual memang harga Yahudi ya Rasulullah. Tak mampu kita nak minum air bersih hari-hari macam ni. Tolonglah ya Rasulullah, ikhtiarkan buat sistem air baru, rawatan baru, loji air baru. Air kita ni masalah. Apa jawab Nabi?
Man yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwu fiha ma'adila'il muslimin bil khairun lahu minha fil jannah. Kata Nabi, tak ada dah penyelesaian lain. Kita mesti dapatkan telaga Romah. Telaga tu strategik, milik orang Yahudi. Kalau kita dapat ambil telaga itu, baru masalah air kita selesai. Kata Nabi, kalaulah siapa-siapa boleh beli telaga tu, aku doakan dia setiap kali orang ambil, dia dapat pahala. Dan aku doakan dia masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Baihaqi, Daraqutni dan juga An-Nasa'i. Sahabat bila dengar Nabi sebut begitu, masing-masing semangat nak membeli telaga. Dan telah disepakati oleh ulama bahawa yang berjaya membeli telaga itu adalah Sayyidina Osman. Itu boleh rujuk kitab At-Tawdih fi Syarah Jami' As-Sahih. Yang mana Sayyidina Osman, orang lain beli, Yahudi tak boleh jual. Orang Yahudi ni dia cerdik, tuan-tuan. Yahudi memang sampai sekarang pun cerdik. Sampai sekarang segala benda yang ada keliling kita ni semua Yahudi buat. Traffic light Yahudi, mesin modelisis Yahudi, mikrofon Yahudi semua. Dia orang cerdik, orang cerdik. Jadi bila orang Islam datang nak beli, dia tak nak jual. Datang orang buat offer, pakcik jual lah, kami boleh. La abi alma lil muslimin. Aku tak nak jual pada orang Islam. Apa nak jadi-jadilah. Kau orang nak air, kau orang beli air yang aku dah masuk dalam botol bekas ni, tu je aku jual. Apa pasal aku nak jual telaga pula? Datang orang lain, lalas dia buat signboard, jangan masuk kalau nak beli telaga. Tiba datang Osman bin Affan. Osman ni tuan-tuan, orang meniaga daripada muda. Dia seni berunding tu dalam kepala dia je. Dia datang jumpa, pakcik apa khabar? Kau nak beli telaga, kau balik. Sabar, sabar. Datang borak, tanya khabar. Duduk, sabar. Tanya pakcik sihat. Elok cara dia lah. Kemudian dia, ginilah pakcik. Pakcik pun tahu, saya ni datang nak beli, saya tahu pakcik tak nak jual. Tapi saya nak bagi business plan yang bagus pada pakcik. Pakcik dengar, bagi saya 2 minit. Saya nak present. Mula-mula. Begini, telaga ni, saya tak nak beli semua. Saya nak beli separuh. Okey tak idea tu? Saya beli separuh, separuh lagi hak pakcik. Pakcik tu mikir, ini bagus punya perancangan ni. Habis kalau aku jual separuh, kita nak guna macam mana? Begini. Kita buat hitam putih perjanjian, sign lawyer, cop semua. Saya guna, kita atur hari apa. Hari yang selain pada saya, pakcik guna. Jadi pakcik tak hilang pemilikan. Masih hak pakcik ni macam saya pajak sajalah. Dia kata, ini munasabah. Ini barulah cerdik. Yang lain semua nak mengambil aku punya telaga. Bukan ni memang cerdik betul lah Osman. Yalah kalau pakcik setuju, kita bincanglah harga berapa nak jual. Separuh je, saya bukan nak beli semua. Ginilah Osman. 10,000 dirham boleh? 10,000 tuan-tuan, telaga separuh jual 10,000. 1 dirham RM70, 1 dinar 4.25 gram emas. Harga nilai sekarang 10,000 dirham zaman itu 700,000 zaman sekarang. Telaga separuh kat sejuta. Apa benda? Lah nama pun harga Yahudi. Itulah nama harga Yahudi. Separuh telaga kat sejuta. Tapi Osman ni dia nak tunjukkan dia ni good pay master. Dia kadang dengan orang ni, dia underestimate kita, ingat kita tak ada duit. Jadi kita nak tunjukkan kita ada duit, kita kena jangan mengalah. Biasa kalau mazhab kita ni, mazhab minta diskaun. Orang buka 10,000 dirham, kita minta kurang 8,000. Allah 10,000, nyak-nyak kawal 8,000 dah lah. Apa ni 10,000 kalau kita lah. Memang mahal tuan-tuan, tapi Osman ni dia orang meniaga, dia kenal watak customer apa semua. Ginilah Pak Haji, sebab Pak Cik sudi layan saya. Pak Cik buka harga 10,000. Saya nak ucap terima kasih. Saya up lagi jadi 12,000 dirham. Apa macam sekarang? Nganga lah Pak Cik tu. Aku ingat dia minta kurang, dia up lagi jadi 12,000 dirham. Mana telaga tu sekarang harga 840,000. Dia beli separuh. Punyalah duit banyaknya Osman bin Affan. Panggil lawyer, saya
Agaknya lah panggil lawyer agak. Saya pun tak tahu juga. Takkan tak hitam putih. Gila meniaga tak hitam putih. Adalah dia cok-cok agaknya. Setuju. Kemudian Osman bila dapat, dia buat announcement. Wahai orang Islam, aku dah berjaya beli. Tapi mampu aku beli separuh je. Jadi begini. Hari tertentu, mungkin hari Senin, Selasa, Rabu contohnya. Engkau orang ambil lah air tu sebanyak mungkin. Simpan stok siap-siap. Isnin, Selasa, Rabu. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, pakcik punya giliran. Itu kau jangan beli air dengan dia. Time giliran aku, kau pula lah siang malam ambil air. Orang Islam gembira lah. Pula ambil air siang malam. Pakcik tu tengok dari jauh. Osman kata dia nak beli apa? Ramai yang datang. Dia terlepas pandang dalam perjanjian tu. Osman tak kata untuk dia je. Osman tak sebut pun ikut dia lah nak bagi siapa. Pakcik tu sudah kalah. Bila time dia meniaga, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, dia tak tong-tong air, tak laku. Sudah. Tak ada customer dah aku. Masuk sesebulan, pakcik tu dah murung dah. Sudah. Meniaga apa begini? Dah simpan jambang. Jambang penuh. Agak ni tambahan saya je lah. Tambahan saya je lah. Jadi nampak dia serabut, termenung gitu. Osman pun datang. Pakcik apa khabar? Saja tanya khabar, lama tak jumpa. Pakcik nampak masalah apa? Masalah? Tanya-tanya pula. Aku di dalam niaga tak berjalan apa ni? Osman, mu nipu aku. Nipu apa dia? Mu kata beri pergi gini. Saya tak kata saya nak guna seorang. Saya tak langgar perjanjian apa-apa. Pakcik gini lah. Jangan serabut-serabut. Pakcik ada telaga lagi separuh. Pakcik jual lah pada saya. Selesai masalah. Pakcik jual je. Kalau pakcik jual, saya bayar lamsam terus. Pakcik dah tua. Nak meniaga cari duit buat apa? Kalau saya jadi pakcik dapat duit hari tu yang saya bagi 12,000 tu, dirham tu. Saya dah pergi berjalan. Merantau pergi ke Baitul Maqdis ke pergi semayang. Dia Yahudi kan, pergilah buat umrah dia di Baitul Maqdis tu. Pergi semayang ke, naik kapal cruise ke, berjalan ke Phuket ke, contoh. Nak kerja apa sampai tua? Anak-anak biar lantaklah dia cari sendiri duit. Takkan kita sampai tua nak menanggung dia. Dia sekolah ke pula pakcik tu. Pakcik tu mikir, ya tak ya juga ya. Daripada kecil sampai ke besar aku bekerja mencari duit. Ginilah pakcik, saya malas nak bincang panjang-panjang. Pakcik punya telaga lagi separuh saya beli. Tapi saya nak beli 8,000 dirham je. Take it or leave it. 8,000. Jadi total 20 lah, senang cerita. 8,000 dirham pun tuan-tuan, nilai sekarang 500,000 lebih ke, 560, setengah juta juga. Nilai sekarang. Jadi total, Osman bin Affan, pakcik tu setujulah. Kalau nilai sekarang, total dia beli pergi itu saja, dengan tanah keliling tu, 1.4 juta nilai sekarang. Osman bin Affan punya kaya. Dan Osman bin Affan memang sampai sekarang kaya. Dia dah meninggal pun dia masih kaya lagi. Dia je satu-satu orang yang ada akaun duit dalam bank. Walaupun dah meninggal beribu tahun. Osman bin Affan. Dia, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, memang ada Bi'run Osman. Tu ada kawasan tu. Keliling tu, tanah tu dia beli. Dia wakaf. Dia tanam 1,550 pokok kurma. Dan dia beritahu, ini kurma, makanlah siapa nak makan. Aku sedekah semua, siapa nak makan, makan. Ambil bagi orang apa, aku tak nak, aku padanlah benda ada. Dia niat wakaf semua. Jadi lepas dia meninggal, benda tu berterusan. Sampai satu peringkat, pokok-pokok kurma dia ni, buah-buah dia memang orang suka. Dan berkembang pula lagi dia punya ladang itu. Hingga akhirnya kerajaan Saudi terpaksa uruskan. Dia bawa Kementerian Wakaf. Buat satu wakaf, nama Osman bin Affan. Sampai sekarang duit berjalan. Daripada duit wakaf tu, beli pula tanah sebelah Masjid Nabawi, sewakan pula buat hotel 5 bintang. Masyuk, duit masuk tak keluar. Dah Osman bila nak menoreh keluar duit, tak pernah keluar. Duit dia masuk Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tengok signboard yang projek tu kan. Baca, owner tanah siapa? Osman bin Affan. Jalan lagi. Saya suka berjalan, saya menengok siapa owner. Sebab owner ni semua nama bebek lah. Owner Osman bin Affan. Osman bin Affan. Tapi saya tanya student di sana,
Dia kata bukanlah Osman bin Affan punya dah, sebab dah berlapis-lapis-lapis, tapi orang yang trustee yang bawah-bawah ni pun masih menamakan atas nama Osman bin Affan. Tapi yang penting dia kaya lah. Itu nak cerita, dia kaya, Osman bin Affan. Itu yang kedua. Dia ni memang Nabi doa masuk surga lah. Yang ketiga, Osman bin Affan ni dia punya harta banyak, tapi sedekahnya pula luar biasa. Tak miskin rupanya, dia banyak sedekah. Osman radhiyallahu anhu dia pernah bersedekah dalam jumlah yang sangat banyak sehingga Nabi memuji dia. Kata hebat demo, seolah begitulah. Bila Nabi puji, dia balik rumah, dia ambil lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nabi kata hebat demo, puji lagi, balik ambil tambah lagi. Kemudian Nabi kata ma darra Utsman ma amila ba'dal yaumi marrataini. Tak ada dah yang akan membahayakan Osman melihat apa yang dia buat pada hari ini. Hadis Tirmizi. Osman bin Affan tak sayang duit langsung. Duit dia memang berkepuk, tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan minat nak kaji kekayaan para sahabat. Sahabat ni tuan-tuan, duit banyak sebenarnya. Sebab dia orang berniaga. Orang berniaga ni duit ada. Kita jangan bayangkan sahabat Nabi ni miskin supaya kita dah. Sahabat Nabi tak ada yang pakai kopiah ada tak lalat, tak ada. Semua bergaya. Sahabat Nabi yang miskin tak ramai. Sahabat Nabi kaya-kaya. Umar Al-Khattab tu pun walaupun bajunya ada 17 tampalan, tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Dia maknanya dia pakaian dia tak kisah sangat. Tapi kereta dia Tesla, Lamborghini, Ferrari, dia tak main kereta-kereta buat di Rawang apa tak nak dia. Buat di Shah Alam tak nak. Dia kereta luar negara. Ni contoh marah pula orang kilang. Contoh. Dia ada taste. Jadi tuan-tuan beli satu kitab nama Muqaddimah Ibn Khaldun. Tebal kitab dia, kitab sejarah. Dalam tu ada petikan daripada Al-Mas'udi menceritakan tentang kekayaan, bukan kekayaan, pemilikan aset para sahabat. Kitab tu dia ada 7 jilid. Jilid pertama nama Muqaddimah Ibn Khaldun. Dia sebut tentang Osman saja. Pada hari Osman dibunuh, sejumlah 150 dinar, 150,000 dinar dan 1 juta dirham dipegang oleh bendahari dia. Cash. Yalah zaman tu mana ada kad kredit mula. Cash. Dipegang oleh 1 juta dirham dan 150,000 dinar dipegang. Nilai hartanah dia di Wadi Al-Qura dan juga di Hunain campur-campur 2 juta dinar. Dia meninggalkan sejumlah kuda dan unta. Tapi dia punya sedekah kalah orang lain. Abu Bakar sedekah. Yang kita baca sejarah dia sedekah semua sampai tinggal tak ada apa. Tapi Abu Bakar sedekah itu ialah dia adanya pun. Contoh dalam poket ada 150. Dia sedekah semua. Memang sedekah semua sebab 150. Osman bin Affan sedekah semua 150,000. Beza. Osman bin Affan ni dia kaya. Dalam peperangan dia funder. Dia tak pergi perang, dia bagi duit. Nilai sumbangan Osman menyamai nilai 1/3 daripada seluruh kelengkapan perang dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk saja dia sumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk aset peperangan. Dan dia keluarkan wang cash 1,000 dinar. Mana bersamaan 4,250 kilogram emas. Dia boleh sedekah untuk perang. Dan dia belanja 70,000 dirham atau lebih untuk buat satu tabung, dia panggil tabung jihad. Osman ni dia tak berperang sangat. Tapi bukan dia tak berperang sebab dia tak berani, dah. Macam contoh dia tak pergi perang Badar. Walaupun dia tak pergi perang Badar, Nabi isytiharkan dia ahli perang Badar. Itu special dia. Dia tak pergi perang tapi dia ahli Badar. Kenapa Osman tak pergi perang? Nabi tidak benarkan. Masa perang Badar, masa itu dia sebenarnya berlaku pelan yang tak dijangka. Asalnya perang Badar tu misinya 313 orang ini ditugaskan untuk menangkap Abu Sufyan. Asalnya. Tetapi tak jadi operasi sulit itu, jadi perang. Dia bawa pasukan ramai, kita tak ramai. Jadi pergerakan untuk operasi itu tak ramai ikut.
Tambahan pula, Osman nak ikut, Nabi tak bagi. Kerana ketika itu, Ruqayyah, isteri dia, iaitu anak pada Nabi, sedang sakit malaria. Itu ada disebutkan dalam riwayat. Ada setengah menyebut, kena penyakit cacar, kena pada kulit itu. Jadi Nabi suruh Osman jaga Ruqayyah. Dan Ruqayyah meninggal masa perang Badar. Mana balik daripada perang Badar, Nabi hantar Zaid bin Harithah untuk maklum kepada Osman, orang Islam menang. Kata Zaid, bila sampai di Madinah, dia dapati Ruqayyah baru saja dikebumikan. Jadi itu punca Osman tidak pergi perang Badar. Walaupun ada setengah kumpulan di kalangan rakan-rakan kita, dia ngutuk Osman. Dia kata Osman dok cetong sebarang-barang, cakap je banyak. Perang Badar pun tak pergi. Cek dulu, dia tak pergi apa sebab? Nabi kata tak payah jaga anak aku tak sihat. Dan anak dia pun meninggal. Dan Nabi pun bila tahu Osman sedih, dia pun hiburkan, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Wahai Osman, walaupun kau tak pergi perang Badar, engkau dapat pahala sama pergi perang Badar. Dan kau akan dapat bahagian daripada rampasan perang Badar. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Imam Bukhari ketika dia menyebutkan tentang senaraikan nama-nama orang pergi perang Badar, antara yang dimasukkan adalah Osman bin Affan. Walhal Osman tak pergi pun perang. Dan sahabat kalau dapat gelaran veteran perang Badar, itu makam tinggi. Kalau pingat umpamanya tun lah, tinggi tu, paling tinggi. Al-Badri dipanggil. Sebab Nabi pernah buat pengumuman, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai veteran perang Badar, kamu semua wajib masuk syurga. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari dibuat satu bab, kitab peperangan, bab keutamaan orang yang masuk perang Badar. Itu keutamaan Osman yang ketiga. Keutamaan Osman yang keempat ni yang terakhir lah. Osman bin Affan ni dia meninggal dunia sebagai seorang syuhada. Dia mati syahid. Dan yang mengisytiharkan dia mati syahid, Nabi. Bukannya kita yang isytiharkan. Walaupun dia belum mati, Nabi dah isytihar dah. Satu peristiwa Nabi pernah naik ke Gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Omar dengan Osman. Ketika Nabi naik Gunung Uhud bergegar. Nabi pun dia pun warning Gunung Uhud. Asbit Uhudu fa inna ma'alaika nabiyyun was-siddiqun wa syahidani. Nabi marah kepada Gunung Uhud. Jangan bergegar. Wahai Uhud, molek-molek. Yang ada di atasmu sekarang ni adalah seorang Nabi, seorang as-siddiq, dan dua orang mati syahid, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Nabi dah buat pengumuman awal, yang siddiq Abu Bakar lah. Dan yang seorang lagi Omar, seorang lagi Osman. Ali tak ikut. Jadi Nabi dah announce, satu siddiq, satu Nabi, dua syuhada. Maka Nabi dah pun isytiharkan Sayyidina Osman sebagai syuhada. Sayyidina Osman mati dibunuh. Osman mati dibunuh. Dan Nabi pernah menyebut bahawa satu hari esok Osman ni akan mati berdarah. Nabi dia ada profesis dia. Dia ada satu nubuat dia, Nabi pernah menyebut. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kharajan Nabi ila ha'itin min hawa'itil Madinah. Nabi ini, kata Abu Musa Asy'ari ni Nabi punya bodyguard. Dia bersantai di kebun kurma. Jadi bila Nabi berehat, bodyguard akan jagalah. Tapi ada masa ada orang nak jumpa Nabi. Nabi tengah berehat. Jadi bila ada orang nak jumpa, bodyguard akan tahan dululah. Nak gimana ni? Nak jumpa Nabi. Nabi tengah rehat. Sekarang sejam lagi datang. Dia ada orang yang kawal lah. Nabi ni bukan boleh jumpa menonong-nonong. Tak boleh. Macam tadi kita baca hadis kan. Nabi terselok kain tu. Sahabat nak masuk ketuk pintu. Walaupun Abu Bakar tu pok mentua dia. Walaupun Omar tu pok mentua dia. Ketuk pintu. Duduk. Assalamualaikum ya Rasul. Abu Bakar ni. Masuklah. Baru masuk.
Tak boleh melonok. Ya Rasul, WhatsApp. Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat hari ni? Dah. Nabi protokol. Ruang privasi you kena jaga. Tak boleh nak suka-suka hati masuk rumah orang tanpa izin. Jadi Nabi berehat di taman, di kebun kurma. Kata Abu Musa, datang Osman. Faja'a Osman fakultu kama anta. Abu Musa Asy'ari ditahan Osman. Nak gimana ni? Kata Osman, aku nak jumpa Nabi. La kama anta hatta astazin laka. Tunggu dulu. Boh. Kawan cek dulu. Kalau dia kata okey, baru masuk. Tunggu relax dulu. Osman, jutawan tu. Nabi privacy dia jaga, tuan-tuan. Janganlah kalau jumpa tok guru orang alim kata sombonglah orang alim. Nak salam tak lepas. Adab kena jaga. Jangan suka-suka hati dengan orang alim dengan berceramah lain. Ni orang alim-alim, ulama' ni. Kita jangan buat kurang hajar sangat macam ke kawan kita je. Ada adab dia. Jadi kata Umar Zah, kama anta hatta astazina laka. Tunggu jap, kawan cek dia nak jumpa ke tidak. Dia pun beritahu, ya Rasul, Osman bin Affan mari datang menghadap. Faqala Nabi, i'zan lahu wa bashirhu bil jannati ma'aha bala'un yusibu. Kata Nabi, Osman, bagi dia masuk. Beritahu juga kepada dia akan masuk surga disebabkan musibah yang akan menimpa dia nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari masukkan hadis itu dalam kitab Al-Fitan. Bab Al-Fitnatil lati tamuju ka maujil bahri. Bab cerita Osman difitnah. Rupanya Osman bin Affan ini ditimpa ujian, iaitu dia difitnah. Masa dia jadi khalifah, dia difitnah 7 perkara. Semua fitnah. Pertama, dia difitnah sengaja tidak pergi perang Badar. Tadi saya dah terangkan kenapa dia tak pergi. Dia juga difitnah kerana tidak menyertai Bai'atul Ridwan, perjanjian di bawah pokok Hudaibiyah. Dia tak join. Ni ada sebab dia tak hadir. Yang kedua, dia difitnah berlaku kejam terhadap Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dia difitnah buang daerah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar kan kena buang daerah, tapi ada sebabnya. Yang ketiga, dia difitnah menolak sunnah kerana dia tak suka buat qasar ketika musafir. Osman bin Affan dia jamak tapi tamam. Asar Zuhur asar 4-4-8 dia buat. Dia tak qasar. Sampai orang mengeluh, kalau dia jadi imam penat kita orang 8 rakaat sekali sembahyang. Osman dia tak qasar. Dan dia ada sebab dia. Dia juga difitnah buat kerja bid'ah kerana membakar Quran. Dia kumpulkan balik Quran versi lama sebab dia nak terbitkan versi baru. Dia tak nak ada kekeliruan. Jadi perbuatan dia mengumpul dan memusnahkan versi lama dituduh sebagai perbuatan bid'ah. Yang kelima, dia difitnah menjadi penyebab hilangnya cincin mohor yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, dia difitnah menggunakan harta benda negara untuk memberi ganjaran kepada ahli keluarga dia sendiri. Yang ketujuh, dia difitnah melakukan diskriminasi dan kronisma sebab melantik keluarga sendiri di dalam pemerintahan. Mungkin termasuk GLC juga. Agaknya kita tak tahu. Agaknya lah, wallahualam. Lain pula ceramah ni sekarang. Dia difitnah lah. Dia mengambil saudara mara apa semua. Apa harga yang Osman kena bayar? Dia akhirnya mati dibunuh. Tahun 35 Hijrah, Osman telah dikepung oleh pemberontak Rafiki dan juga Sudan. Daripada bulan Ramadan sampai bulan Zulhijjah, agak lama. On and off. Pemberontak ketika itu beri 2 pilihan. Letak jawatan atau kami bunuh. Mana satu? Pilih itu saja. Akhirnya Osman, dia kata, aku tak akan letak jawatan. Semua yang korang senarai ni fitnah. Orang tak percaya. Akhirnya Osman dibunuh, mati syahid. Dia ditikam pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Usianya 82 tahun. Ketika dia diserang, dia tengah baca Quran. Meninggal Jumaat, baca Quran, meninggal di Madinah. Takkan orang macam ni kita tak boleh respect, tuan-tuan. Meninggal baca Quran. Bukan tengah banting daun teruk meninggal.
Kes paid, meninggal. Ini tengah baca Quran. Respect lah sikit. Payah betul. Kita pelik orang benci Osman. Dan dia kebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah. Cuma ada cerita sedih lah. Ni jarang diceritakan kisah ini. Sayyidina Osman tak diterima untuk dikebumikan di Baqi' asalnya. Sebab pemberontak masa tu dah kepung Madinah. Tak ada orang urus jenazah dia pun. Jenazah Osman berada di rumah terlantar 3 hari. Pemberontak penuh kepung ni. Orang masa tu kena PKP lah. Perintah Kawalan Pergerakan. Kapiu sebab darurat masa itu. Isteri Osman nama Nailah. Anaknya nama Aisyah. 2 ni je urus. Panggil beberapa orang untuk uruskan jenazah. Yang datang 12 orang je. Itu pun dapat surat polis agaknya lah baru boleh keluar rumah tu. Macam PKPD juga lah. 12 orang urus jenazah. Itu pun tak dapat uruskan proper. Keranda pun tak boleh buat. Sebab yang buat bapa yang keranda buat apa semua ni pun PKP juga. Tak boleh keluar. Yang dia work from home. Tak boleh lah. Barang tak ada, apa pun tak ada. Sebab dia mati berdarah, mati syahid. Jenazahnya tak perlu lorat nak dimandikan. Selamatlah. Bawa ke Jannatul Baqi'. Bila bawa ke perkuburan Baqi', geng-geng pemberontak tak bagi tanam. Dia kata ini orang tak layak tanam sini. Kami tak anggap dia orang Islam. Ini orang menjahanamkan negara. Habis nak tanam di mana? Tanam belakang kawasan kubur Yahudi. Osman ditanam di kawasan kubur Yahudi di belakang Jannatul Baqi'. Punya hinanya dia ketika itu. Orang hina dia. Tetapi beberapa dekad kemudian, raja-raja dinasti Umayyah, dia musnahkan tembok perkuburan Yahudi, dia luaskan tanah perkuburan Islam. Supaya tak nak jadi fitnah akhir zaman, bahawa Osman kubur kawasan Yahudi je. Nak jaga maruah dia. Jadi kita pun tak berasa, oh ada kubur Yahudi, dah jadi Baqi' semua dah. Ni nak jaga maruah dia. Solat jenazah masa tu diketuai oleh Jabir bin Mut'am, dan mayat jenazah diturunkan bumi turun balik sajalah. Ni Osman bin Affan. Dan ada satu perkara menarik, ketika Osman ni diserang, dia tengah baca Quran. Ada satu perkongsian menarik, mushaf yang dibacakan oleh Sayyidina Osman itu masih ada disimpan. Disimpan di perpustakaan Kompleks Hast Imam Tashkent di Uzbekistan. Tapi mushaf itu tidak lengkap. Hanya ada 338 halaman saja. Iaitu 1/3 daripada total isi kandungan Al-Quran keseluruhan. Dan mushaf ini ditulis di atas kulit wusa bertulisan huruf Arab gaya Hijazi. Yang memang merupakan font bahasa Arab pada zaman itu. Dan ada titik hitam pada mushaf itu yang dipercayai bekas darah Osman bin Affan yang ditikam oleh pemberontak. Dan pihak di Uzbekistan, dia telah buat ujian DNA untuk mengenal pasti sampel darah itu diambil. Dan disahkan darah itu adalah darah manusia abad ke-7. Artinya sezaman dengan Khalifah Islam yang ketiga ini. Dan tak cukup dengan itu, dia tak nak orang petikai. Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan PBB atau UNESCO datang cek, dan UNESCO pun mengakui mushaf itu adalah mushaf bersejarah. Dia cek kronologi. UNESCO bukan senang nak isytihar warisan. Jadinya berdasarkan sejarah, selepas Osman meninggal, mushaf itu dibawa oleh Ali bin Abi Talib pergi ke Kufah. 700 tahun kemudian, ada seorang pemerintah di Asia Tengah nama Amir Temur. Dia telah berjaya menakluk Iraq. Dia ambil mushaf itu, dia bawa ke Samarkand. Hampir 4 abad mushaf itu berada di Samarkand, sehinggalah orang Rusia menjajah Samarkand tahun 1868. Gubernur Rusia ketika itu bila tahu Quran itu ada, dia kirim ke Saint Petersburg, disimpan di perpustakaan negara di Saint Petersburg. Dan mushaf itu selepas itu bertukar tangan. Ketika berlakunya revolusi Bolshevik, Vladimir Ilyich Ulyanov ataupun lebih kita kenal dengan Lenin,
Lenin dia nak ambil hati orang Islam Rusia dan Asia Tengah. Jadi dia pun hantar mushaf itu ke Ufa di Bashkortostan untuk nak ambil hati. Namun atas desakan daripada orang-orang Islam di Tashkent, akhirnya mushaf Utsmani itu dipulangkan semula ke Uzbekistan pada tahun 1942 dan kekal sampai sekarang. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki kesempatan pergi ke Uzbekistan, nengoklah kita Quran yang asal itu. Tapi sekarang Quran tu nak pergi payah tengok. Jadi kita pun belilah mushaf Utsmani sampai ayat yang tengok fal yatalattaf adalah font merah. Itulah darah tumpah di situ kononnya. Wallahu a'lam. Dan selain pada Al-Quran, dia orang juga menyimpan koleksi lain, 20,000 kitab dan ada 3,000 manuskrip berkaitan dengan abad pertengahan, astronomi dan juga ilmu-ilmu berkaitan dengan kedoktoran. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, inilah sekelumit kisah yang boleh kita kongsikan pada malam ini berkenaan dengan salah seorang daripada sahabat Nabi yang mulia, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Marilah kita sebagai jemaah di masjid yang mengambil sempena nama Sayyidina Uthman ini merasa megah dengan kehebatan tokoh yang telah kita kongsikan tadi. Kita berdoa moga-moga Allah merahmati sepanjang tempoh pemerintahan beliau menjadi khalifah Islam yang ketiga. Allah ampunkanlah juga orang-orang yang melaknat, mengutuk, mengkafirkan dia siang malam. Moga mereka kembali ke pangkal jalan. Dan kita ahli sunnah wal jamaah akan tetap mencintai beliau yang merupakan bukan sekadar sahabat, khulafa' rasyidin. Dia juga adalah menantu Nabi, orang yang sponsor banyak benda-benda baik zaman Nabi. Kita doakan dia dapat keberkatan dunia dan juga akhirat. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.